Hmm. Senang nak buat kerja, senang nak kerja orang kat office ni. Kalau kat rumah ni, dia lain cerita. Ramai lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sambungan kelas kita dengan daurah al-baqi kita dengan kitab Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. So kita sambung kembali pada petang ni. Tapi sebelum kita sambung kembali tu, okey. Ingatkan kembali, kita recap kembali apa yang Al-Balqi dah sebut berkaitan dengan kesihatan badan yang melengkapi muarat dalaman, luaran dan dalaman. Okey, mana kata aspek luaran ni, Al-Balqi kata kalau luaran, okey, dia luaran dan dalaman. Jadi kalau luaran, dia bergantung pada cuaca panas sejuk. Cuaca panas sejuk. Kalau dalaman pula, okey, dari aspek bendali, humus. Bendali. Okey, bendali kita. Okey, apa yang kita makan, dia akan jadi pada bendali-bendali dalam tubuh badan. Okey, so bendali-bendali itulah yang menyebabkan kalau tak seimbang dan sebagainya boleh menyebabkan kita punya badan dan juga kita punya kesihatan mental pun terganggu, terjejas. Baik. So itu dari aspek badan. Kalau dari aspek jiwa pula, aspek jiwa, so pun ada luaran dan dalaman. Luaran, dalaman. Luaran dan dalaman. So kalau luaran, kita boleh cari. Okay. Luaran ni aspek luaran terkait rapat dengan panca indera. Indera kita. Apa kita dengar, benda-benda yang keji, nista dan sebagainya, yang akan masuk melalui telinga, mata kita akan nampak, okey, dan ianya membawa kepada faktor dalaman itu yang disebut so kena perlu dijagalah antara perkara yang perlu dijaga dari aspek tubuh kita dan juga kesihatan dalaman kita, jiwa. Okey, baik. Akan pergi selanjutnya. Baik, pertanyaan tadi sudah. Inilah kalau tengok gambaran dekat sini, faktor luaran. Kita boleh tengok faktor luaran antara panas dengan sejuk. Ya. Okey. Macam masuk ke bukan power. Kalau kita tengok faktor dalaman, tidak seimbang kembali. Mas dengan badan macam mana? Boleh lah. Okay, baik. So, ya. Ini apa? Saya tanya lain sikit, Kim. Ada kaitan dia saja. Dengan kaitan dengan yang yin yang tu, Cik Kim.
Yin yang. yang biru merah Ya, dalam perubatan Cina tu kan. dia Dia macam pegang ah, yin yang panas, lembab, sana apa semua kan. Itu hmm. semua dia ambil daripada Islam punya Hmm. kaedah. Dan tubuh badan manusia ni, kalau dalam Islam, tubuh badan kita ni, dia memang ada rasa lembab, panas. Dia mengambil, dalam Islam ni kan ada waktu-waktu uh, waktu panas, waktu lembab, mungkin waktu kering. So, contohlah, tempoh hari kita terlibat dengan bulan 12, bulan 11, 12, 1, banyak hujan kan waktu tu kan? Betul kan? Betul je Kim, betul. Bila hujan, Mhm. sifat hujan di luar sana sifatnya sifat sejuk. Bila Hmm. sejuk, cuba kita perhatikan bahan-bahan bahan-bahan masakan kita di dalam rumah, okey, juga akan terkena tempias dengan rasa sejuk. Hmm. Maksudnya kita masak rempah-rempah untuk manaskan Ya, badan gitu. ya, sebab itu dikala sejuk, kita memerlukan perkara yang boleh memanaskan badan kita. Sebab tu Hmm. konsep ini Chinese, Indian ambil semua daripada konsep Islam. Hmm. Ni yang saya perhati, mereka ni kreatif untuk menghubung kaitkan dengan amalan mereka. Itu je. Hmm. Satu, kalau kita tengok, bagi kata bahagian bagaimana badan jadi sakit kerana ada dua faktor. Faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran tu seperti cuaca, panas, sejuk. Lepas tu kalau faktor dalaman tu ketidakstabilan mendali. Macam mana kita nak tahu ketidakstabilan mendali dalam badan kita? Ya, memang kaedah permakanan kita ya. Apa yang kita makan dan sebagainya. So begitu juga di dalam kesihatan badan itu, yang disebut sebagai human akhlak itu adalah semua jenis cecair tubuh badan yang terhasil melalui makanan dan minuman yang diambil. Sebab tu pasal apa? Kalau kita fikir pasal apa? You all akan berdepan dengan satu keadaan ragam klien yang pelik-pelik, antaranya adalah dia akan tanya soalan. Mungkin kalian akan dapat nanti pelajar yang ada isu gangguan emosi mental, dia akan tanya soalan. Kenapa dekat akhirat, kenapa Allah dekat akhirat tak boleh hisap rokok, tapi boleh minum arak? Macam mana nak jawab? Apa tak paning ke? Macam mana tu? Sebab tu bila sebut macam mana tu Kak Effie? Tak terjangkau di fikiran saya cik nak jawab soalan macam tu. Memang tak terjangkau. Memang tak terjangkau. Saya ada kena dah soalan tu. Itulah. Jadi kalau kita tengok, rupanya Allah haramkan kita untuk minum minuman seperti arak apa semua kerana dia akan menerbitkan cecair dalam tubuh badan tu. Dan cecair ni dia boleh dan cecair apa yang kita makan, apa yang kita minum akan diserap oleh hati, liver. Liver yang Allah bagi kepada kita. So, liver diserap oleh hati, zat makanan akan dipanaskan oleh hati. Sebab itu fungsi hati, tulis kat situ kita sebagai orang yang mengendalikan individu, sebab kita kena tahu juga cara pemakanan dia, apa yang dia ambil, apa semua, kerana dia ada kait rapat dengan dia punya liver. Nanti diserap makanan itu oleh hati, zat makanan akan dipanaskan oleh hati. So, fungsi hati ni banyak. Antaranya, catat kat situ. Antara fungsi hati adalah dia sebagai detox racun dalam badan. Fungsi hati yang pertama, detox segala racun dalam badan. Detox ni bahasa Melayu apa?
membuat apa ni kata menolak racun yang ada dalam badan. Itu yang pertama. Okey. Sebab tu kalau kita makan makanan, okey, minuman yang satu dah letak sumber dengan sumber yang betul. Okey. Lepas tu kita pun makan bantai je. Makan je masuk ke perut. So dia akan diproses, disedap ke hati. Dan zat makanan akan dipanaskan oleh hati. So hati akan panaskan. Nanti kita akan pergi pada bab yang ke-8. Saya akan paparkan gambaran macam mana. Masuk dekat mana, salur kat mana, apa yang terjadi. So, kalau kita tengok memang betul lah pun. Kadang-kadang keracunan makanan, benda semua. Itu memang daripada perut. Tapi organ yang ada kait dengan perut adalah hati kan. So kita akan perincikan pada pembahasan terperinci pada slide ke-90 berkaitan perkara ini dan kesannya kepada kesihatan mental diri seseorang. So itu fungsi hati yang pertama tadi, dia apa? Detox. Okey, dari racun dalam badan. Yang kedua, fungsi hati adalah menyimpan kadar gula dalam darah. Menyimpan kadar gula darah. Menyimpan kadar gula darah. Nombor 3, menyimpan vitamin dan mineral. Makna kata, hati yang Allah bagi pada kita ni, liver tu, fungsinya adalah salah satu menyimpan vitamin dan mineral. Hebat untuk Allah dalam hidup badan. Bukan main-main happy. Kau bayangkan kalau hati langsung tak ada, kau tak ada liver. Hati tak ada liver, nisab tak ada liver, apa jadi? Keracunan badan. Keracunan tak ada. Sebab fungsi setiap anggota dalam tubuh badan ni Allah jadikan ada fungsinya. Satu, baguslah. Antara salah satu cara nak jadi kesihatan mental badan kita jadi bagus, sehat. Salah satu berpuasa. Baguslah. Itu yang longgar. Bila kita longgar sikit badan kita semua, kita rasa okey sikit. Baik. Okey. Ada kaitan ke Cik Kim yang kita tak boleh makan organ dalaman badan binatang? Soalan yang bagus. Nabi tak berapa suka dan Nabi tak makan organ dalaman. Okey, organ dalaman haiwan. Dia ada sebab pasal apa dielakkan daripada makan makanan organ dalaman badan haiwan. So cuba awak cari, okey, apa larangan yang dilarang oleh Nabi bila memakan makanan organ dalaman. Baik. Satu macam saya tak makan organ dalaman haiwan. Dia ada kesan sebenarnya. Mungkin kalau tak kesan dari aspek psikologi. Macam mana nak tukar lah baju tu? Seksi sangat. Tak payah tukar. Macam mana? Baik. Okey. Zoom okey Zoom? Dan sebenarnya pun pasal apa? Antaranya lah. Pasal apa tak digalakkan makan organ dalaman badan haiwan. Sebab kalau orang perempuan makan banyak organ dalaman haiwan, dia punya cecairan, maaf kata, cecairan yang keluar daripada faras dia berbusuk lah, berbusuk. Maaf kata, busuk. Bila nak bersama dengan suami nak ke benda-benda bau busuk? Tak nak. Sebab tu ada kes suami isteri nak bercerai, antara salah satu faktornya adalah suami tak tahan bau busuk yang keluar daripada faras isteri dia. Sampai ada suami kata, bau macam bau ni, ikan kering kan bau busuk. Bila kita cek balik tengok pemakanan wanita ini, rupanya ada banyak benda yang dimakan yang membawa kepada pengeluaran bendali yang bau busuk. Sama juga dengan lelaki. Itu. Okay. So itu faktor dalaman dari sudut badan lah, kan.
Okey. Baik. Clear, Febri? Baik. Clear Cik Kim, clear. Terima kasih banyak Cik Kim. Lepas tu kita tengok pula daripada jiwa jadi sakit. Menurut Al-Balqi ada dua faktor, luaran dan dalaman. So luaran dan dalaman. So kalau faktor luaran tu kita dengar, lihat kata-kata keji dan isteri persekitaran. Tengok orang macam netizen pagi tadi yang Betty sebut, yang apa ni Kak Zai sebut kaitan dengan luahan-luahan netizen dan sebagainya. Kita yang dengar kata-kata nista atau kata-kata keji daripada netizen, mata kita nampak mencerap maklumat. Lepas tu kita tengok pula video-video tersebut, kita dengar apa tak jadi foto, apa tak jadi terinfluen dengan perkara tersebut. Faktor luaran. Kalau seorang anak itu asyik kena keji je tiap-tiap hari oleh parents dia, maka dia akan membesar dengan kata-kata kejian. Dan jangan salahkan anak kalau anak itu pemurungan. Ni aku geram ni FT. Geram sikit lah kan. So Betty Nisa. Sebab saya jumpa kes. Bukan Cik Kim je Cik Kim. Saya pun ada benda macam itu Cik Kim. Aduh. Jumpa kes hari tu kesian budak ni. Bila saya tengok, dia membesar dengan kata-kata cacian. membezakan. Kata-kata yang dibeza-bezakan oleh mak ayah anak. Apa yang nak bunuh diri? Akhirnya pada usia 20-an dah rasa dan tertahan nak bunuh diri. Cakit anak, cakit maknya. Saya cakap dengan maknya dan mensalahkan anak tersebut dalam isu dia mendapat hubungan yang sangat teruk. Kerana ianya berpunca daripada forensik kesihatan mental, dia dapati bahawa anak puan ini ianya berpunca dah lama. Berpunca daripada kata-kata yang puan keluarkan yang membeza-bezakan antara diri dia ni dengan adik-adik dia yang lain. Tak boleh terima ni. Tak boleh terima. Tak boleh terima tu. Ada yang bila cakap ni kan Cik Kim, dia cakap sampai Cik Kim dengar telefon. Cik Ghafni, Ya. apa jawapan kepada soalan yang Cik Kim cakap tadi tu yang ada budak tanya rokok tak boleh, arak boleh dibuka. Macam mana kita nak jawab soalan tu sebenarnya? Macam mana kita nak counter back? Saya pun tak tahu. Saya boleh dengar hari ni. Saya terfikir juga. Memang Macam mana ada. kita nak kaitkan dia dengan badan dan jiwa tu sebenarnya? Sebab dia adalah di dunia yang berlainan. Dia ada satu lagi dia tanya saya, Allah tu duduk dekat mana? Dia tanya budak kecil, dia tak ada kecil, darjah 3 ke darjah 2? Darjah 2. Allah tu duduk dekat mana? Aduh, macam mana saya nak Soalan sebut? saya masa kecil-kecil dulu. Happy apa cerita tadi? Nak tanya apa? Benda nak tanya tadi ya. Ni, ada sampai parents tu Cik Kim berkaitan Cik Kim cakap tu, dia kata dia tak boleh terima tu sebab kata saya solat hajat hari-hari cikgu. Dia kata, alamak, saya dah terdiam dah. Bila dia masuk solat hajat, suruh anak saya ni dapat A, takkanlah tak boleh nak dapat A macam ni. Dia punya cuma mengelak tu. Solat hajat saya ikut terpulang lah. Cakap macam tu je. Konsep tu pun dah salah dah. Konsep tu pun dah salah dah. Dia kata apa? Sembahyang hajat, pergi Saya sembahyang. hajat.
Lepas tu solat pergi umrah dia kata. hajat Aduh, hai. plus pergi umrah Umrah, doa ke Kaabah dia kata. Okey. plus doa kat Kaabah. Siapa? Ha? Siapa? Untuk anak dia je, untuk kecemerlangan Untuk kecemerlangan pelajaran anak dia. Kecemerlangan anak dia. saya. Anak saya. Ini pun dah salah. Oh, Ini pun dah salah. Sebab tu Rafi'atul Adawiyah, satu ketika dia berjalan, satu di bawah obor, obor menyala, satu lagi air. Orang tanya, pasal apa kau berjalan? Okey, boleh lari. Sebab bawa obor dengan air. Dia kata, obor ni aku nak guna nak bakar surga Allah. Oh, terkejut. Pasal apa? Kerana ramai orang yang beribadah kerana inginkan surga. Itu ahli sufi tu, Rabi'atul Adawiyah sampai macam tu. Kita dia kata nak beribadah bukan kerana nak mengharapkan surga Allah Ta'ala. Kita beribadah bukan nak mengelakkan diri kita daripada terjerumus ke neraka. Habis, orang tanya pada dia, habis beribadah tu apa? Sekiranya lah kalau aku beribadah kerana mengharapkan sesuatu, mengharapkan masuknya surga, maka ibadah aku tak betul. Tak boleh betul. Tapi kalau kita beribadah untuk apa? Kita mengharapkan, kita beribadah untuk apa? Untuk menuju kepada ketenangan seperti mana yang Allah suruh untuk beribadah kerana dia. Untuk dia. Bukan solat hajat, pergi umrah, plus doa ke Kaabah untuk ketenangan. Niat ni. okey. Jadi apa ni, ada orang cakap saya tiap hari solat hajat apa benda semua untuk pulihkan diri saya, tapi tak pulih-pulih juga. Salahlah konsep kau. Saya cakap Ini ada. kau solat hajat kerana kau nak pulihkan diri kau, ini bermakna bila dah pulih solat hajat ada. ada. Okey, jelas. Maksudnya saya solat hajat ni kerana Allah Ta'ala. Dan asbab saya solat hajat ni lah, mudah-mudahan Allah bagi semula kepulihan pada diri saya. Kan lain tu. Kerana itu, jiwa jadi sakit. Menurut Al-Balqi, itu faktor. Faktor pertama tadi, faktor luaran. Dengar benda-benda kecil, kutukkan orang, semua. Lepas tu, faktor dalaman, pemikiran terus kepada kemarahan, ketakutan, kesedihan. Faktor dalaman yang disebut oleh Al-Balqi ini, faktor dalaman itu adalah ni, kognitif, pemikiran. Dan ada di sini saja, tapi di sini juga hati. Baik. Mudah-mudahanlah kita dalam bulan Ramadan kita dapat sesuatu. Rupanya bila kita buat proses terapi, guna kaedah apa sekalipun, rupanya kita nak membantu klien kita ini membersihkan pemikiran hatinya itu dengan pemikiran kognitif. Sebab tu Al-Balqi pemikiran dalam konsep dia ada dua, pemikiran hati, cetusan pemikiran dari hati, gerak rasa dari hati, gerak niat dari hati, pemikiran kognitif, dia sebut kognitif spiritual hati kepada kognitif ni akal. Okey, clear? Clear. Hai. Okey. Tim, tadi cikgu cakap solat hajat. Sudah dah. Solat hajat untuk pulihkan diri. Lepas tu sepatutnya kita kena solat hajat kerana Allah SWT. Lepas tu cikgu ada sambung lagi. Saya tak dapat tangkap yang last tadi tu. Contoh solat hajat, pergi umrah dan doa kat Kaabah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala. Untuk apa? Mencapai kesenangan anak saya.
Dekat dalam ayat ini Allah menyebut tak mana. Solat hajat, saya dah solat hajat, umrah, doa kat Kaabah untuk keselamatan anak saya. Yang Maha Pencipta ni mana pergi? Patutnya saya solat hajat, umrah dan doa kat Kaabah kerana Allah. Kerana Allah untuk mencapai keselamatan saya. Yang kalau dalam ayat pertama ini, saya solat hajat, umrah dan doa kat Kaabah untuk keselamatan anak saya, maknanya dia mendahulukan kecemerlangan anak dia berbanding Maha Pencipta yang membagi kecemerlangan anak dia. Oh, pening tu, pening. Ramai orang yang betul lah, apa ni, siapa, apa ni, Kak Zai kita kalau ada tu nanti, dia akan cerita betapa kita secara tak sedar kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Kita mengagung-agungkan manusia, termasuk anak kita sendiri. Betul? Baik. That's why ramai yang sakit jiwa dalam dia. Kan? Okay. Clear ni? So, okay, masyarakat lain? Baik. Clear Cik Kim. Okay. Sebab tu kalau kita tengok, beliau juga, ini Al-Baqi juga, menggariskan panduan terhadap kaedah menghilangkan masalah gangguan emosi dengan cara mengubah pemikiran dalaman serta cara berfikir yang tidak rasional. Ini adalah sebahagian dari kaedah terapi kognitif secara menyeluruh. Sebab tu kalau kita tengok, dari aspek kalau dari aspek cognitive behavior dari sudut pandang atau teori Dr. Aaron Beck, dia menjurus pada dua sahaja elemen. Satu, kognitif. Okay. Kedua, afektif. Okay. Misal, kalau saya tak betulkan saya ya. Okey, kognitif, afektif dengan behavior. Ini CBT zaman moden. Ini kaedah CBT zaman moden. Seperti mana kalau kita buat terapi-terapi, hipnoterapi ke, neurologistik terapi ke, apa ke, sebenarnya kita menjurus kepada tiga benda ni. Berbasis kepada CBT moden. Tapi kalau CBT yang dinyatakan oleh Al-Baqi, dia ada elemen dekat sini. Kalau CBT Al-Baqi, dia ada elemen, tambah dua lagi elemen. Elemen qalbu dan elemen nafs, jiwa. Jadi CBT Al-Baqi lebih lengkap. Okay, dan meliputi sejajar dengan Islam. Right. Okay. What you think and do affect the way you feel. Kalau CBT zaman moden, Aaron Beck, dia pergi pada tiga saja. Kognitif, afektif, kognitif pemikiran, afektif emosi. Okay, feeling, emosi, behavior, tingkah. Jadi kalau kita hanya berpegang pada tiga triangle ini, dengan tidak memasukkan elemen qalbu dengan nafs, jadi terapi-terapi yang kita buat itu rasa seperti ada kelompongan. Ada lompong. Baik. Ada lompong. Ada lompong, betul tak? Patut pun kalau kita menterapikan orang, merawat orang, dah 5 kali dia datang. Tapi apa hal susah sangat dia nak melakukan perubahan. Pokoknya ada dua benda yang kita tak sentuh bila sesi bersama dengan mereka. Pada qalbu dan juga nafs. Macam yang Kak Zai sebut pagi tadi tu, bila klien itu dididik, kita educate dia dengan sedikit pembelajaran di dalam sesi terapi,
pembelajaran untuk mengelola nafs diri dia, baru dia terbuka. Oh, patut pun inilah yang ganggu diri saya. Jiwa. Sebab tu orang kata, kau ni sakit jiwa lah. Jiwa tu letak kat mana? Benda yang lebih dalam. Dan dia kena ada ilmu. Ilmu pengurusan nafs. Sebab itu ada tazkiyatun nafs. Al-Ghazali disebut. Okey, pengujian jiwa. Baik. Clear. So, saya faham macam Zu apa semua mungkin bukan latar belakang agama, tapi kita sebagai terapis Muslim, kita kena tahu letak duduk kita dengan klien nanti bila kita buat setting terapi. Baik. Okey, Hafiz, silakan. Ya, kalau doktor nak bertanya, silakan. Tak ada, tadi nak tanya soalan tadi sebenarnya. Apa Macam mana, soalan? macam mana kita nak jawab Cik Kim yang pasal arak dengan rokok sedikit. Soalan yang bagus. Buatkan ditanya kan kat saya budak-budak ni dah ada, saya dah darjah 1, umur 6 tahun dia tanya. Saya nak jawab. Nak juga ilmunya tu. Kita gunakanlah ilmu berfikir. Ilmu berfikir. Ya, contoh. Kalau klien awak kata, sekarang klien awak ni dia kata sakit jiwa. Jiwa dia sakit, gangguan dia adalah gangguan ketagihan nak tinggalkan rokok. Ketagihan. Saya punya klien dia tanya soalan tu pada hari ketiga tulisannya, dia mengalami ketagihan rokok. Orang-orang yang ketagihan rokok, budak-budak remaja yang ketagihan rokok ni, dia otomatik akan ada satu lagi penyakit dia, ketagihan game. Itu memang tak boleh pisah. Kalau dia pada dia ketagih rokok, dia akan pergi kepada ketagih game. Baik. So, bila dia ketagih rokok, dia boleh tanya, dekat akhirat, arak boleh pula minum, tapi merokok tak boleh pula. Dekat dekat syurga ada, dekat syurga boleh minum arak ni. Apa pasal tak boleh? Tak boleh isap rokok. Mana nak menjawab? Saya kalau Cik Kim tak bagi jawapan kan, Cik Kim saya jawab apa tau. Arak dekat dunia tak sama macam arak kat akhirat. Itu tembakau. Nanti dia tanya pada kau. Nanti dia tanya, macam mana Cikgu Efli tahu? Aduh. Okey. Dia sebut di syurga boleh pula arak. Sedangkan dekat tak boleh pula dia kata rokok. Macam mana tu? Rokok bagi awak itu apa? Merokok dia kata sedap. Lepas awak dapat sedap merokok awak tu, how do you feel? Apa yang awak rasa? Ataupun bila awak merokok, awak rasa sedap. Okey. Bila awak kata rasa sedap, okey, apa yang awak fikir ketika awak merokok rasa sedap? Yang saya fikir adalah fikiran saya fikir saya seperti orang dewasa. Orang yang macu. Saya seperti orang dewasa. Orang yang macu. Okey. Jadi, feeling awak apa? Feeling awak apa? Oh, saya rasa seronok. Tingkah laku awak macam mana bila isap rokok? Oh, okey. Tingkah laku.
Apa tingkah laku awak bila awak merokok? Duduk. Ni kata orang ni bersilang kaki. Duduk bersilang kaki. Okey, bagus. Kembali pada persoalan awak. Awak kata dekat syurga nanti boleh pula minum arak. Pasal apa pula tak boleh sahur? Jadi kita tanya balik, macam mana awak boleh tahu dekat akhirat kelak nanti boleh minum arak? Arak yang dikatakan arak di akhirat kelak itu samakah dia dengan arak yang berada di dunia? Tiga, soalan tiga. Bila awak masuk, katakanlah, kalau awak tahu awak dah masuk ke akhirat kelak, pasal apa awak memilih daripada banyak minuman, pasal apa awak memilih pilihan minuman arak? Sedangkan susu ada. Kerana itu, pasal apa Nabi SAW bila Jibril datang dan menghidangkan dua air susu dengan arak, dan pilih apa? Pasal apa ketika Nabi dihidangkan oleh Jibril susu dengan arak, Nabi pilih susu. Ingat lagi ketika Nabi ingin di Isra' Mi'raj kan, waktu nak dibelah dada dia. Pasal apa dia ambil susu? Okey, pasal apa? Susu adalah pilihan minuman tadi. Saya tak ingat lagi. Kerana susu. Tapi yang arak tu dia melekakan ke menghayalkan? Saya ingat-ingat lupa je. Ya. Bila awak sebut, arak itu melekakan. Jadi saya bertulis ke depan. Dia jawab tu. Budak tu jawab. Arak melekakan. Lagi saya tanya, memabukkan? Jadi, saya cakap, sekiranya arak yang awak sebut itu, tadi, ianya melekakan diri awak, memabukkan awak. Jadi, setiap benda yang awak ambil yang melekakan diri awak, memabukkan diri awak, menjadi awak ketagih, maka ianya dibenarkan untuk diambil atau bagaimana? Jam dia. Ya. Faham? Tak boleh lah cikgu. So, kalau tak boleh, pasal apa awak menjadi seorang yang ketagih rokok? Sedangkan awak tahu tamsilan ataupun contohan daripada arak itu, arak itu benda yang memabukkan, benda yang melekakan. Jadi apabila awak hisap rokok, ianya memabukkan pada awak, melekakan awak. Dia kata melekakan saya lah. Kadang-kadang saya tak kadang-kadang saya lambat-lambat solat dan semua. Jadi jika awak hisap rokok berterusan itu dan ia melekakan awak, jadi benda tu baik ke tak baik? Dia tak baik ha. Tak baik. Jadi kalau tak baik apa awak nak buat benda dia awak? Berhenti rokok. Berhenti. Bila awak nak berhenti? Sekarang. So mulut awak kata sekarang, tapi dalam diri awak tak ada. Sebab itu kalau siapa-siapa di atas talian, rakan-rakan terapis, Nisa, Efni, Zu, Betty, Lid, Fena, nak handle kes-kes orang yang merokok ni, kena tahu dia punya tata cara dan kaedah dia untuk reformat dulu
dia punya sini, dia punya hati dia tadi tu, kolbu dia, dia punya apa nafs jiwa diri dia, connect dengan kognitif dia, okey, connect dengan emosi dia, connect dengan tingkah laku. Okey. Okey. Selalunya kan orang-orang yang hisap rokok ni saya tak tahu lah kan, sebab saya bukan rokok, tapi saya tengok karakteristik orang-orang rokok ni banyaknya panas baran.